hadirat ilahi, kerana dengan izin limpahnya juga kita bersua di pagi ini untuk bersama-sama sekitar kalian kami meneruskan keluar ketiga iaitu forum Nadwah Kepimpinan Islam Sekolah NSS Dekat Putrajaya 2020 bertajuk Kepimpinan dan Cabaran Masa. Untuk makluman kalian, pada hari ini ada sedikit kelainan pandangkan kita berada dalam situasi pandemik COVID-19. Channel kita pertama iaitu yang berusaha Haji Zulkifli Ahmad, Ketua Penolong Unit Hubungan Pengantarabangsa bahagian pendidikan Islam Pendidikan Malaysia. Kesiaran langsung dari pejabat beliau kita. Dan panel kedua iaitu yang berusaha Ustazah Nur Ainah binti Baharudin bertahfiz modal ulul albab Menteri Agama Putrajaya proses bersama-sama berbicara secara langsung dari Menteri Agama. Baiklah, tanpa memberikan masa, saya dengan yang menjemput moderator kita pada hari ini iaitu Nur Hana Abdul Ghazali bersama-sama dua ahli panel iaitu yang berusaha Zulkifli Ahmad, yang berusaha Ustazah Nur Ainah binti Baharudin untuk meneruskan majlis. Dengan segala hormat, silakan. Terima kasih diucapkan kepada Puan Pengerusi Majlis kerana menjemput kami untuk memulakan sesi forum kita yang bertajuk Kepimpinan Remaja dan Cabaran Masa Kini. Baiklah, selamat datang dan selamat kembali kita dalam program Nadwah Kepimpinan Islam Sekolah-Sekolah bagi tahun 2020 melahirkan pemimpin Muntadain Islam. Saya Puteri Nurhana Humaira selaku moderator anda pada hari ini. Dan pada kali ini, saya akan bersama dengan dua orang panel jemputan, iaitu panel pertama Tuan Haji Zulkifli bin Hamad yang mana kita akan berhubung secara atas talian. Apa khabar Tuan Haji Zulkifli? Dan panel kita yang kedua berada di sebelah saya, Ustazah Nur Ainah binti Baharudin. Apa khabar Ustazah? Alhamdulillah. Baiklah, bagi memulakan sesi forum kita pada hari ini, ingin saya menyatakan di sini bahawa setiap daripada kita pernah melalui usia remaja dan dikatakan usia remaja ini adalah fasa terpenting kerana dalam usia ini akan berlakunya pertembungan konflik dalam jiwa setiap diri yang digelar para remaja, yang mana sebenarnya ia menuju ke arah kebaikan atau sebaliknya. Jadi ingin saya hulurkan soalan pertama kepada panel pertama iaitu Tuan Haji Zulkifli. Apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan fasa usia remaja dan kenapa fasa usia remaja ini dikatakan sebagai fasa yang terpenting? Silakan. Tes, boleh dengar tak? Boleh dengar tak suara saya? Tes cubaan, boleh dengar tak suara saya? Boleh? Boleh dengar? Fasa usia remaja dan kenapa fasa usia remaja ini dikatakan boleh. Tapi dia macam delay sikit, suara saya ni delay sikit sebab saya baru dengar suara moderator. Macam delay sikit lah. Moderator pun baru dengar suara saya tu. Ya, 15 saat delay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari moderator. Saya terlepas nama dia apa tadi. Apa nama moderator tadi siapa? Nurhana. Nurhana, saudari Nurhana dan juga cikgu kita merupakan moderator ahli panel yang kedua. Alhamdulillah, terima kasih pertamanya kepada pihak JPM Putrajaya kerana menjemput saya untuk menjadi ahli panel untuk Nadwah Kepimpinan Islam Sekolah peringkat Putrajaya pada kali ini. Dan soalan tadi, sebenarnya kami di BPI ni baru habis untuk program
sambutan bulan kebangsaan dan juga kempen kibarkan jalur gemilang peringkat bagi Amerika Islam. Susah jadi perkara. Jadi tergesa-gesa juga tadi pasal baru habis. Jadi namun saya akan cuba untuk berkongsi dengan para peserta sekalian berkaitan dengan soalan daripada moderator tadi, iaitu berkaitan apa dia remaja. Jadi saya delay lah, saya dengar suara saya sendiri. Sepatutnya soalan untuk siapa remaja ni perlu ditanyakan kepada remaja sendirilah. Tapi untuk tidak menghampakan moderator dan para peserta sekalian, kalau ikutkan remaja ini ditakrifkan sebagai orang yang sudah cukup umur lah. Bukan habis umur tapi cukup umur. Sound saya tak berapa bagus lah. Saya ada dengar suara-suara daripada luar dan juga ada humming sikit. Okey, saya teruskan. Kalau ikutkan dari sudut takrifan daripada Kamus Dewan ini remaja ini ialah orang yang sudah cukup umur ataupun orang kata muda, sebagai saya kata tadi kan cukup umur, bukan habis umur. Jadi mereka pada umumnya remaja ini kalau dalam istilah Islam dipanggil baligh lah, cukup umur kan. Sudah boleh membezakan di antara yang baik, yang tak baik, dah boleh membezakan di antara yang betul, yang tak betul. Jadi secara umumnya mereka mempunyai satu perasaan yang berbeza. Bila daripada peringkat kanak-kanak dia lebih kepada suka perlu pada bantuan, perlukan kepada informasi-informasi yang diberikan oleh ibu bapa dan juga para guru. Tetapi bila peringkat remaja ini, dia sudah menjalani satu transisi, mempunyai perasaan yang berbeza dalam kehidupan, dirasakan dia nak satu kebebasan, kemudian dia juga berbeza mengikut lokasi kependudukan dan juga identiti yang dipengaruhi oleh budaya hidup mereka sendiri. Maknanya kalau mereka berada di bandar, mereka dipengaruhi oleh budaya hidup cara organisasi. Mereka berada di luar bandar, begitu juga berada di negara-negara lain. Tapi secara langsung mereka berkongsi dalam aspek-aspek penumpuan dan juga pemerhatian dan fokus kepada naluri kemudaan mereka itu, naluri remaja itu, harapan dan juga semangat serta ada daya juang mereka sendiri. Jadi perkataan remaja itu yang kalau kita tengok dalam bahasa Inggeris dia sebut sebagai adolescence kan. Jadi kerap kita rujukkan kepada tempoh transisi di antara, saya sebutkan tadi, di antara zaman kanak-kanak dengan zaman dewasa. Kalau kita di sekolah rendah ni, kalau kita di Malaysia ini dia ada sekolah rendah, sekolah menengah, kemudian menengah atas, kemudian masuk college, masuk universiti dan sebagainya. So tempoh transisi daripada zaman kanak-kanak dengan zaman dewasa dalam kehidupan seorang itu. Jadi tempoh itu biasanya dibagi kepada apa yang diistilahkan sebagai remaja awal. Remaja awal bila? Umur bagi merujuk tempoh ini ialah di antara remaja awal 12 hingga 16 ataupun 18 tahun. Mana yang berada di darjah 6 sehinggalah tingkatan 4, tingkatan 5, tingkatan 6, itu dipanggil remaja awal. Remaja, ada orang kata remaja bagi lelaki, yang perempuan sebut remaji. Itu tak betul lah. Jadi bagi tempoh masa yang diisytiharkan sebagai remaja ini, manakala yang kedua, tempoh yang kedua remaja akhir ialah merujuk kepada jarak masa umur antara lingkungan 16 hingga 25. Remaja awal ialah 12 hingga 18. Remaja yang akhir remaja ialah 16 hingga 25. Maknanya 21, 22, 23, 24 tu masih lagi boleh dikategorikan sebagai remaja. Tapi remaja akhir. Jadi golongan ini diistilahkan disebut sebagai belia ataupun dalam bahasa Inggeris disebut sebagai youth. Kalau tadi awal adolescent kan, ini youth sebagai belia. Jadi kaedah ataupun kita klasifikasikan antara remaja awal ke remaja akhir, benda ni disebut dalam di peringkat antarabangsa sekalipun, di peringkat UNESCO. Kalau ikutkan Akta Belia negara kita pula, istilah sebagai remaja itu belia itu ialah di antara 15 hingga umur 40 tahun. Jadi siapa dalam ni yang umur 15 hingga 40 tahun masih lagi dianggap sebagai remaja ataupun belia. Macam saya remaja juga, tapi remaja purba. Dia berbeza di antara remaja awal, remaja akhir dengan remaja purba. Remaja purba mungkin peringkat ayah-ayah
peserta, ibu-ibu peserta kan. Jadi apa nama ni, itu bila kita sebutkan sebagai remaja, sebagai remaja. Dan kalau kita lihat susul kembali bagaimana kita selitkan sedikit kepimpinan yang kita lihat daripada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada peringkat kanak-kanak, peringkat remaja, peringkat remaja awal, peringkat remaja akhir, semuanya dinyatakan dalam sirah-sirah Nabi. Dan kita nampak apa nama ni, peringkat perubahan yang berlaku kepada Rasulullah SAW itu dapat kita ambil pengajarannya satu persatu, bagaimana Rasulullah pada peringkat kanak-kanaknya menjadi seorang pengembala kambing, kemudian pada peringkat remajanya juga menjadi seorang peniaga, mengikut bapa saudaranya pergi ke Syam, orang alik daripada Mekah ke Syam dan sebagainya. Kemudian pada peringkat awal akhir remajanya itu dah Rasulullah menjadi ketua ketumbukan tentera Islam dan sebagainya. Ini dapat kita huraikan dalam tempoh masa yang ada ni, insya-Allah. Mudah-mudahan klasifikasi remaja itu dapat menjawab apa persoalan daripada moderator. Terima kasih. Baiklah. Terima kasih Tuan Haji Zulkifli. Seterusnya, Ustazah Aina, buat pengetahuan kita semua, kemajuan yang dicapai dan cabaran globalisasi yang semakin menghimpit menyebabkan sebahagian remaja mula terjebak dengan zon selesa yang mana ia mengheret mereka ke arah kerosakan diri, terjebak dengan kemelut sosial yang merimaskan, dan sebenarnya masalah ini sangat membimbangkan kita semua. Jadi soalan yang ingin saya tanyakan kepada Ustazah, apakah cabaran remaja-remaja masa kini yang menyebabkan mereka perlu sedar supaya mereka mengetahuinya dan tidak mudah terjebak dengan masalah sosial yang saya nyatakan sebentar tadi? Okey, baik. Terima kasih Ustazah ucapkan kepada Hana. Okay, Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okay, Alhamdulillah dapat kita bersama-sama lagi pagi ni untuk forum yang berkaitan dengan remaja bersama dengan Ustaz Zulkifli, walaupun tidak bersama dengan kita secara zahirnya, tapi berada bersama kita di alam maya. Okay, Ustaz kita masih remaja lagi Ustaz cuma remaja dari sudut zaman tu mungkin berbeza, tapi istilahnya masih remaja insyaAllah. Okay, cabaran remaja masa kini, memang mencabar bagi anak-anak remaja pada masa sekarang ni, sebab seperti yang kita lihat zaman dulu, zaman Ustazah dulu, muda-muda dulu, tak sehebat sekarang. Okay, sekarang ni pelajar-pelajar, remaja-remaja sekarang ni semakin pandai, otaknya semakin genius. Okay, jadi banyak perkara-perkara baru yang mereka ni nak cuba. Okay, antaranya yang pertamanya, yang cabaran yang terbesar yang saya nampak ni adalah hiburan yang terlalu banyak. Okay, dan hiburan tu kita senang nak akses. Contoh macam telefon, senang nak akses di mana-mana lah, phone, YouTube dan sebagainya kan. Okay, terlalu banyak hiburan sehingga leka kadang-kadang tu. Kalau di rumah lagi lah, kalau di asrama mungkin agak terkawal anak-anak pelajar kita di asrama, tapi kalau di rumah memang mak ayah boleh kawal, tapi sejauh mana. Kadang-kadang mak ayah tak perasan pun anak-anak main phone ataupun laptop sebagainya dalam diri sebelum tidur kan. Okay, hiburan-hiburan seperti ini, seperti K-pop, tengok drama, layan drama K-pop, layan drama Korea dan sebagainya ni, memang kalau kita tak jaga, kalau tak kawal, memang akan jadi melarat-larat dan akan merosakkan individu remaja itu sendiri ya. Okey, Ustazah bawa satu kajian di mana Lembaga Zakat Selangor pada tahun 2015. Okey, Lembaga Zakat Selangor ni dibuat satu kajian terhadap beberapa orang asnaf lah. Okey, 70% asnaf yang tidak solat, dan sebahagian daripada asnaf tu adalah remaja. Okey, faktor-faktor antara mengapa tak solat ni, yang pertama kurang didikan agama, dan yang kedua terbesar adalah sebab hiburan tu sendiri. Mereka bebas sebab hiburan ni senang, mana-mana nak dapat kan. Okey, itu faktor utama yang terbesar bagi Ustazah lah. Okey, yang kedua, kajian yang dilakukan oleh Dr. Fazilah Kamsah, dia telah pergi daripada satu sekolah ni, hanya 15% sahaja pelajar yang solat 5 waktu penuh. Okey, selebihnya tu mungkin solat subuh saja, mungkin solat zuhur saja, waktu lain tak solat.
15% sahaja yang solat penuh. Okey, seperti mana yang kita tahu, anak-anak semua tahu juga kan. Solat ni merupakan tiang agama. Jadi kalau dah tinggal solat, ke mana agama kita nak pergi, betul tak? Okey, macam Hana sendiri macam mana rasa dunia remaja? Kalau macam saya dunia remaja, macam saya cakap, dunia kita orang, kami ni macam semakin terpesong sebab kita orang lebih kepada arah kehiburan. Sebab lebih terdedah, lebih banyak pada hiburan. Okey. Okey, itu yang pertama, hiburan yang banyak. Yang kedua, bila terlalu banyak sangat hiburan, akses kepada perkara-perkara yang tak baik ni pun senang. Contoh pornografi, laman-laman sesawang yang tak patut. Okey, melalui kajian, memang kebanyakan yang akses laman pornografi ni adalah remaja bawah umur. Okey, walaupun mereka tidak meniru aksi, walaupun ada sesetengah yang meniru aksi, tapi ada kajian di barat menyatakan bahawa memang kebanyakan yang akses kepada laman-laman web yang tak sepatutnya ni adalah remaja golongan di antara 13 hingga 17 tahun. Okey, kalau di Malaysia 13 hingga 17 tahun ni duduknya di sekolah menengah. Okey, ada juga yang bermula 10 tahun. Ini sangat bahaya. 10 tahun ni kalau kita di Malaysia sekarang ni 10 tahun ni baru darjah 4. Okey, darjah 4. Okey. Hasil tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbidity pada tahun 2017 di Institut Kesihatan Umum, okey, singkatannya adalah IKU, Institut Kesihatan Umum, melibatkan sebanyak 27,490 remaja yang berusia antara 13 hingga 17 tahun. Okey, seramai lebih kurang 30,000 remaja ni, iaitu 27,497 ni, 28 lah Zuzan katakan 28,000 ni dipilih remaja antara 13 hingga 18 tahun dan dipilih antara 212 sekolah. Okey, antara remaja-remaja ni 7.3% daripada bilangan yang saya sebut tadi tu telah melakukan hubungan seks. Okey, macam mana diorang tahu cara nak lakukan hubungan seks tu? Itu melalui video-video yang diorang tengok tu lah, aplikasi di sekolah. Okey, 9.3% daripadanya adalah murid tingkatan 1. Murid tingkatan 1 ni baru berumur 13 tahun 6.9% adalah daripada tingkatan 2, 6.1% daripada tingkatan 3, 7.3% tingkatan 4, 6.9% adalah daripada tingkatan 5. Okey, jumlah semua-semua ni lebih kurang dalam 4 hingga 5,000. Okey, bayangkan jumlah sebegini telah melakukan hubungan seks dan ada juga yang bertukar-tukar pasangan. Ini masalah berat. Saya rasa ini masalah sangat berat sebab bila dah sekolah menengah, dah belajar untuk membuat maksiat, lakukan perkara-perkara sebegini, macam mana akan datang? Okey, sebab Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, jika kita nak lihat masa depan kita kena lihat masa sekarang, remaja zaman sekarang. Okey, bila remaja sekarang ni kita dah lihat macam tu, dah rosak, macam mana masa depan negara masa akan datang? Itu yang perlu kita risaukan. Okey, dan yang ketiga, okey, bila dah berlaku seks bebas dan sebagainya, berlakulah gejala pembuangan bayi. Okey, pembuangan bayi ni boleh dikatakan hampir setiap hari kita akan dengar berita pembuangan bayi, sama ada melalui akhbar, internet dan sebagainya lah. Okey, saya bawakan satu statistik daripada JKM. Ini statistik yang lama pada tahun 1988. Okey, bermula pada tahun 1988 lagi terdapat 19 kes buang bayi. Ini yang direkodkan. Yang tak direkodkan tak tahu. Okey. 88 19 kes, tahun 89 tahun kelahiran. Okey. 36 kes, 90 44 kes, 91 48 dan tahun 92 55 kes. Okey, kalau kita tengok tangga kenaikan corak pembuangan bayi ni semakin menaik. 19, 36, 44. Ini pada tahun 90-an. Sekarang ni bertambah-tambah kes. Mungkin dah capai ratus-ratus kes ataupun ribu-ribu kes kan. Sekarang dah tahun 2020. Last statistik yang ditunjukkan di sini adalah pada tahun 92 iaitu sebanyak 55 kes. Okay, kalau sehari tambah 10 kes, kalau lepas 10 tahun, kita boleh bilang berapa kes yang naik kan. Okay, ini sangat membimbangkan kita. Kalau remaja tidak dibendung daripada sekarang, kita tak akan tahu masa depan negara kita macam mana. Kalau sekarang ni kita lihat majoriti remaja rosak dengan kes-kes yang sebegini, wallahu alam negara kita pada masa akan datang macam mana. Itu saja daripada saya. Terima kasih Ustazah Aina selaku panel kedua.
Baiklah, kita telah mengenal pasti dan mengetahui cabaran-cabaran yang dinyatakan oleh panel kedua sebentar tadi. Jadi pada pandangan Ustaz Tuan Haji Zulkifli, apakah langkah terbaik yang perlu diambil oleh para remaja zaman kini untuk mengatasi cabaran-cabaran tersebut? Adakah mereka perlu melibatkan diri dalam program-program yang memasuki ke dalam bidang kepimpinan? Ya, betul. Kalau saya nak tambah yang Ustazah sebut tadi, cabarannya banyak sekarang ini, ialah mungkin masa yang terhad untuk dinyatakan. Cabaran-cabaran banyak yang Ustaz tu lihat kepada remaja-remaja, bukan remaja sajalah, tapi umum kepada orang remaja yang lewat macam Ustaz ni pun, remaja tua macam Ustaz ni pun, iaitu penangan kepada media sosial tadi kan. Media sosial itu sebenarnya ialah satu jambatan, satu perkara yang tak salah sebab dia merupakan satu teknologi yang terkini. Tetapi bagaimana kita perlu mengawal, tu balik kepada yang soalan daripada moderator tadi, bagaimana yang perlu kita mengawal cabaran-cabaran terutama yang datang secara begini, secara yang kita tak boleh kontrol. Dalam bilik kita boleh buat, boleh berakseskan benda sampai seluruh dunia, perkara-perkara, semua bergantung kepada dalaman kita, semua bergantung kepada iman. Nak lawan, nak kita katakan nak protect, nak pertahankan daripada perkara-perkara luar ni masuk meracuni golongan remaja, merupakan barisan pelapis kepada kepimpinan negara kita masa akan datang, perlu kepada dua perkara. Yang pertamanya, kita nak lawan cabaran-cabaran begini ialah daripada dalaman, daripada diri kita sendiri. Yang kedua, daripada persekitaran kita. Daripada diri yang maksud Ustaz apa dia? Daripada diri kita inilah bagaimana seorang remaja perlu meletakkan agama itu di hadapan. Meletakkan moral itu di hadapan. Perlu meletakkan sifat-sifat semula jadi yang takutkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu di hadapan. Bila benda itu berada di hadapan, yang lain itu akan boleh ditolak tepi, boleh ditapis. Sebab itu dalam surah Al-Anfal, kalau para peserta sekalian boleh buka, boleh akses tengok surah Al-Anfal, tengok Al-Quran. Dalam surah Al-Anfal ayat 2, Allah Subhanahu Wa Taala ada menyebutkan, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan ila akhir ayat. Kan? Boleh tengok tu dalam surah Anfal, balik nanti ataupun boleh akses mana-mana, boleh tengok sekarang. Dalam tu Allah Taala dah bagi tahu lima elemen yang kita nak menentukan kita ni ada tak protection dalaman kita. Yang ni apa? Protection dalaman tu apa dia? Iman lah. Iman. Iman. Iaitu apa yang kita buat dalam ibadah akan menjadi iman. Kan kalau kita makan nasi ke apa, dia jadi hampas, dia keluar balik. Tapi kalau kita makan agama, kita hadam agama, dia akan masuk iman, dan iman tu akan kekal dalam tu. Sebab tu dalam tu disebut sebagai ada 5 perkara yang boleh jadi protector daripada kita untuk lawan cabaran-cabaran ini, termasuk yang takut Ustaz dengar bila Ustazah sebut dengan pornografinya, dengan melakukan seks bebasnya di awal remaja dan sebagainya. Ini sebenarnya fenomena yang dihadapi disebabkan media sosial tadi yang tidak terkawal. Okey, yang boleh dikawal di sini dan di sini. Akal fikiran dan iman kita. Baik. Yang pertama Allah sebut, kalau kamu nak menjadi seorang beriman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebutkan akan Allah Subhanahu Wa Taala, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Hati siapa? Hati saya, hati para peserta, hati saya yang ada. Bila sebut Allah, kita sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa dia tu? Azan. 5 kali satu hari, satu malam, kita mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada waktu tu hati kita rasa tak? Rasa dulu, lepas ni aku nak pergi solat. Belum solat lagi, rasa ada tak? Ini yang kita nampak. Waktu tu bila bangun subuh, kemudian zuhur, kemudian asar, kemudian maghrib, kemudian isyak. Di mana kita pada waktu itu? Waktu subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adakah kita masih tarik kain selimut? Allah, sedapnya tidur kan? Nak pula kalau hujan, hari tak sekolah. Power gila, babe. Tidur kan? Tidur. Lepas tu, solat subuh pukul 7.30. Dah jadi subuh.
Sebuah dinosaur. Bukan gajah lagi, jadi sebuah dinosaur dah. Nah, ini yang kita takut. Bila sebutkan akan Allah Subhanahu Wa Taala, orang tak ada takut. Orang tak ada rasa bergetar. Ingat tak apa peristiwa berlaku pada tahun 2004 dulu? Ingat tak? 2004 Allah Ta'ala buat sikit gegaran bumi ni. Gunung berapi dia buat gegaran sikit sehingga kan air laut orang kata bergelombang begitu kuat sehingga boleh melanda bumi. Landa bumi sampai 3 kilometer. Yang kita panggil tsunami waktu itu. Waktu tu adik-adik, anak-anak ni umur berapa? Umur berapa tahun 2004? Sekarang 16, 2004 berapa? Baru lahir lah kot. Kan? Waktu tu kan. Waktu tu kalau tengok sejarah balik, buka balik sejarah, 2004 Allah Ta'ala gegarkan bumi sikit dengan gunung berapi, bergegar, kemudian dia boleh menyebabkan laut bergelombang. Apa yang berlaku? Search balik YouTube. Apa yang berlaku? Berpuluh ribu, hampir menyampai beratus ribu seluruh dunia ini meninggal. Tapi pada waktu itu kita rasa tak ini, ini Allah Ta'ala nak bagi satu peringatan kepada kita. Kalau kita buat perkara yang macam pornografi, kita buat kerosakan di atas muka bumi, kita tak jaga aurat kita tak jaga solat kita tak jaga puasa kita tak jaga hubungan silaturahim kita, asyik nak gaduh saja, ketua kelas bergaduh dengan pengawas bergaduh dengan ketua pusakaan bergaduh dengan jaga. Ada ke? Jadi kalau kita tak jaga tu, Allah Ta'ala akan bagi peringatan. Tapi masa Allah Ta'ala bagi peringatan tu, ada tak rasa? Kalau siapa ada rasa, maknanya dia ada iman. So bila ada iman, pornografi dalam telefon, apa saja yang rubbish dalam telefon, kita tak akan peduli. Kita tengok. Okey, baik. Yang pertama. Yang keduanya, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka bertambah iman mereka. Iman siapa? Iman saya, iman peserta, iman seluruh umat manusia. Bila kita baca ayat Quran, baca tak untuk protect cabaran-cabaran ini ataupun perkara-perkara negatif yang berlaku pada kita punya circumstances ini, adakah kita berusaha di asrama, di sekolah, sebelum masuk kelas, selepas masuk kelas, selepas pertukaran antara waktu-waktu belajar itu, semasa naik kereta, semasa kita pergi makan, ada tak kita baca Al-Quran? Tidak perlu bawa Al-Quran ke mana-mana, tetapi kita hanya baca ayat Al-Quran yang kita ingat. Ada tak? Kalau ada, bermakna sudah ada protection dalam diri kita. Sudah ada protection dalam diri semua peserta NKI Peringkat Putrajaya. Kan? Ingat, ada tak baca ayat Al-Quran? Kalau ada, mana itulah merupakan langkah-langkahnya. Sedangkan ramai orang baca Al-Quran tetapi tak faham. Sebab tu dalam konsep ini, untuk iman, baca Quran dapat iman, pertama ni kena baca. Yang kedua ialah kena faham apa yang kita baca. Paling tidak pun, rukun qauli dalam solat itu, kita baca dan kita faham. Bermula Bismillahirrahmanirrahim, sehinggalah waladdallin, amin. Faham lagi? Faham ke tidak? Kata orang Perak. Faham ke tidak? Kalau tak faham, sila fahamkan dan hadamkan. Sebab tu dalam tu kita nampak, Maliki Yaumiddin, pemerintah yang besar pada hari kemudian. Malik siapa? Kita sedang berhadap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu salah satu daripada perkara yang nak khusyuk dalam solat ialah kita faham apa yang kita baca. Kan? Kita faham apa yang kita baca. Kalau kita tengok cerita Ruda, tak ada subtitle, kita rasa seronok tak? Tak seronok. Satu saja kalau kita seronok nampak cerita tak ada subtitle, iaitu cerita Nustan. Sebab kita dah tahu, bila dia mula je kita dah tahu dah ending macam mana kan. Orang boleh menangis-nangis walaupun tak faham bahasa Hindi ataupun tak ada subtitle. Tapi kalau bahasa-bahasa lain, bahasa Jepun ke Korea ke apa gitu gini, tak faham, tak seronok. Begitu juga kalau kita baca Quran tak seronok, bagaimana untuk mendatangkan tak faham memang tak seronok. Tak bagaimana nak mendatangkan keseronokan? Kena faham dan kena hadamkan. Okey, itu protector yang ada di. Apa lagi? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Apa saja kita nak buat, kita kena sangkutkan harapan kepada Allah Taala. Nanti moderator tolong bagi tahu kalau terlebih masa. Saya tak ada jam ni. Okey, bagi tahu. Bagi tahu cut habis ustaz. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Kepada Allah Taala kamu sangkutkan harapan. Apa-apa kita nak buat, kita letak tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak buka handphone, mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Nak mula makan dengan bismillahirrahmanirrahim, nak tengok TV bismillahirrahmanirrahim, nak tengok YouTube bismillahirrahmanirrahim. Sudah pasti kita akan tak pergi tengok, kita tak akan tengok, search, buka YouTube yang tidak betul, YouTube yang boleh merosakkan minda, YouTube yang boleh menyebabkan kita terjerumus ke lemah-lemah pornografi dan sebagainya. Kemudian jangan duduk seorang-seorang masa nak buka YouTube. Jangan duduk seorang-seorang, nak buka handphone, pinjam handphone siapa ada handphone ataupun pinjam handphone bapa, jangan duduk seorang. Bila duduk seorang-seorang dia tengok tak ada. Dia boleh buka pornografi.
Seorang pemimpin tak boleh macam tu. Seorang pemimpin hendaklah positifkan diri dia, positifkan minda dia, supaya satu hari dia akan terdidik dengan positif ini, akhirnya akan lahir seorang pemimpin yang positif. Kemudian allazina yunqimuna shalah, itu protector. Yang nak protect kita ialah allazina yuqimuna shalah, orang-orang yang mendirikan solat. Orang-orang yang mendirikan solat, bukan orang-orang yang mengerjakan solat. Sebab beza di antara mengerjakan dengan mendirikan. Beza di antara mengerjakan dengan mendirikan. Orang nak mengerjakan ini, dia kerja ikut tak ada tamakninah, baca tak betul. Itu kerja. Dia mengerja, aku kerjakan kau. Bila sebut mendirikan bangunan, contoh kita kata analogi, mendirikan bangunan yang cantik, dia mesti ada dia punya plan dia. Dia mesti ada dia punya BQ, Bill of Quantities dia panggil. Maka terdirilah satu bangunan yang baik. Buat macam ni, ini ukuran pasir, ini ukuran simen dan sebagainya. Tapi kalau kita buat sembrono bangunan tu, tak tahu ukuran simen berapa, tak tahu ini berapa kandungan dia, cepatlah bangunan tu runtuh. Sama juga dengan solat. Kalau kita kerjakan solat itu semata-mata kerana takutkan orang, takutkan cikgu, takutkan kawan kata, kau tak semayang ke? Maka aku buatlah semayang. Tapi kalau kita kata, aku semayang ni sebab bukan kerana orang. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana aku sedang menghadap Allah Taala. Kenapa aku sembah Allah Ta'ala? Sebab dia Khalik, aku makhluk, aku hamba. So aku kena ikut apa yang Tuhan buat. Aku buat. Bila kita buat macam tu, ada redha dalam diri kita. Bila kita buat itu, ada redha, iman akan simpan ini, dan iman is a protector. Baik. Kemudian, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita infakkan sebahagian daripada harta kita, kita melatih diri kita bagaimana untuk berbuat baik. Melatih diri kita bagaimana untuk kita sedekah, bagaimana untuk kita memberi kebajikan, bagaimana untuk kita membantu orang. Tu lampak kat kita ni, kita tak ada duit kan. Kita bantu orang. Bantu ayat yang dibuat tingkat 3, tingkat 2, 1, bantu kakak-kakak, bantu cikgu, bantu apa. Bila kita ada willing untuk bantu, sebenarnya iman tu akan masuk. Kita memberi dengan duit satu hal. Kita memberi dengan tenaga, dengan buah fikiran. So seorang pemimpin, dia bukan bagi duit je. Kalau dia bagi duit, dia bukan pemimpin. Itu jabatan apa yang dipanggil wakaf ke Baitul Mal ke. Tetapi bila dia berdiri stand sebagai seorang pemimpin, seluruh 360 derajah diri dia itu ialah dia bagikan kepada orang. Okey, contoh tangan digunakan, hulurkan untuk membantu. Kaki ada, pergi kita panggil orang untuk solat sebagainya. Mulut ada, kita bercerita. Mata ada, telinga ada, buah fikiran ada. So pemimpin, dia gunakan buah fikiran dia, fikir secara positif, fikir untuk kebajikan orang ramai. Bukan fikir untuk keuntungan diri sendiri. Itu pemimpin. So Ustaz yakin anak-anak yang ada dekat sini ni, yang peserta NKI, sekolah peringkat JPN Putrajaya ini sebenarnya memang dipilih oleh sekolah. Memang anda lah merupakan, cuba tengok 20 tahun akan datang. Siapa anda? So kita sendiri pun sebagai seorang pemimpin perlu peringkat inilah 16 tahun, 17 tahun pemimpin awal ini untuk melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti persatuan, aktiviti sukarela supaya diri kita ini kita bagi kepada masyarakat, bagi kepada orang lain. Dan ingat, bila kita bagi kepada orang lain, Allah Ta'ala akan bagi balik kepada kita tanpa kita minta. Bagi bila? Bagi dalam bentuk apa? Itu jangan tanya. Kemungkinan Allah tak bagi dalam bentuk wang. Kemungkinan Allah Ta'ala tak bagi dalam bentuk kebendaan. Tapi Allah Ta'ala bagi dalam bentuk kebahagiaan hati. Kebahagiaan hidup. Macam tu. Jadi 5 perkara ni Allah Ta'ala sebut ulaika humul mu'minun haqqan. Inilah sebenarnya orang mukmin. Bila sebut orang mukmin, dia ada protection dalam diri kita. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Tuan Haji Zulkifli. Baiklah, sebentar tadi Ustaz ada menekankan tentang iman. Iman itu adalah akar kepada segalanya. Jadi ingin saya mengatakan di sini bahawa remaja yang membaiki iman mereka, maka terbaik pulihlah mereka daripada masalah-masalah sosial yang semakin banyak berlaku di zaman sekarang. Baiklah, setelah mendapat input berkaitan dengan langkah-langkah yang perlu diambil oleh para remaja, seterusnya untuk makluman kedua-dua panel dan para hadirin semua, siaran forum kita akan disaksikan oleh para guru dan juga ibu bapa di luar sana. Dan saya amat yakin sekali mereka juga pasti ingin mengetahui apakah peranan yang
perlu diambil oleh mereka supaya mereka dapat sama-sama dalam membantu pembentukan remaja yang berkepimpinan ini. Silakan Zainah. Okay, baik, terima kasih. Okay, saya tertarik dengan Ustaz Zul punya penerangan tadi, Ustaz Zulkifli tadi. Sebab dia berkait dengan poin yang pertama saya akan sampaikan, iaitu peranan remaja itu sendiri untuk menghadapi remaja-remaja zaman sekarang. Okay. Yang pertamanya, betul Ustaz, yang pertamanya adalah iman tu yang utama. Okay. Macam mana kita nak kukuhkan iman kita? Yang pertamanya kena mendalami ilmu agama. Okay. Dengan mendalami ilmu agama ni, kita sedikit demi sedikit akan boleh baiki iman kita. Okay, bila kita ada ilmu agama yang kukuh, kita akan dapat kawal diri kita. Nak buat maksiat sikit kita terfikir, okay, tak boleh ni dosa. Nak buat maksiat sikit, tak boleh ni dosa. Kita akan dapat kawal diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Okay, saya tertarik dengan kejayaan Sultan Muhammad Al-Fatih yang dapat membuka kota Konstantinopel. Okay, dia dalam satu riwayat dalam satu hadis, iaitu riwayat Ahmad, yang bermaksud akan dibuka kota Konstantinopel, pemimpinnya yang menaklukinya adalah sebaik-baik pemimpin dan tenteranya adalah sebaik-baik tentera. Okey, ketika Sultan Muhammad Al-Fatih ni hendak membuka kota Konstantinopel ni, dia baru berumur 19 tahun. Okey, terlalu muda. Boleh dikatakan sebagai usia remaja lah. Tapi bagaimana dia dapat membimbing tentera dia dan diri dia sendiri sehingga berjaya membuka kota Konstantinopel. Okey, yang pertama dia menjaga hubungan dia dengan Allah. Okey, memang solat jemaah antara dia dan tentera dia tak pernah tinggal. Selalu solat jemaah. Okey, bergilir, sama ada tak bergilir, kan kita ada solat ketika dalam peperangan kan. Okey, memang tak pernah tinggal solat jemaah dan tidak pernah tinggal tahajud. Okey, serta solat sunat rawatib. Okey, itu adalah kunci kejayaan. Kat sini saya nak tekankan bahawa ilmu agama tu yang utama. Okey, bila ada pegangan yang kuat agama, asas agama yang kuat, insya-Allah kita dapat benteng diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang tak sepatutnya, seperti yang Ustaz cakap tadi lah. Okey, iman ni jadi benteng diri kita. Okey. Yang kedua, selain daripada ilmu agama, ilmu yang kedua, nak jadi pemimpin ni perlu ada ilmu-ilmu lain juga. Okey, kalau nak jadi contoh nak jadi ahli menteri ekonomi contoh, perlu ada ilmu-ilmu berkaitan ekonomi. Nak jadi menteri pendidikan, perlu ada ilmu-ilmu tentang pendidikan. Okey, ilmu-ilmu tu perlu digali, perlu dicari sekarang. Okey, zaman sekolah ni lah kita ada peluang. Kita duduk antara dalam sekolah, dikelilingi oleh cikgu-cikgu yang kita boleh sedut banyak ilmu daripada cikgu-cikgu lain. Okey, dekat sekolah ni peluang utama. Bila dah keluar, kita dah tak ada orang nak kawal kita dah. Itu diri kita sendiri. Kat sekolah memang ada cikgu yang kawal, ada cikgu yang didik, ada cikgu yang boleh tengok kita. Kalau kita terpesong sikit, cikgu yang tegur. Di sekolah ni lah kita akan mendidik diri kita untuk menjadi seorang yang disiplin. Kat sekolah ni lah kita boleh ambil peluang keemasan ni untuk kita kutip ilmu daripada ustazah, cikgu-cikgu. Ilmu ni kita memang tak akan dapat sekarang. Maksudnya tak nampak kegunaan ilmu tu sekarang. Tapi masa akan datang ilmu tu sangat berguna bagi kita. Okey, itu poin yang kedua, peranan remaja. Okey, yang ketiga, remaja ni untuk jadi pemimpin, seorang pemimpin ni dia perlu sihat fizikal dan mental. Okey, bila sihat fizikal, kita akan senang. Maksudnya senang nak buat tugasan, senang nak pimpin orang lain, fizikal dan mental. Kalau mental ni, Ustazah kait pula dengan tadi yang suka tonton pornografi, ada kajian yang mengatakan bagi mereka yang suka menonton perkara-perkara negatif ni, otak dia lemah. Okey, sebab tu kadang-kadang kalau kita lihat mereka-mereka yang tidak aktif, maksudnya kurang sihat ni akan nampak selalu mengantuk, lesu. Itu adalah punca tidak menjaga kesihatan diri dari sudut fizikal dan mental. Okey, nak jadi pemimpin ni tak boleh lemah. Dia mesti kena selalu tunjuk kuat, selalu tunjuk sihat, tak boleh lemah. Sebab kalau lemah, siapa nak ikut dia? Okay. Okay, yang keempat, sentiasa berfikiran positif, kreatif, inovatif, kritis, semua itulah. Okay. Itu sebab seorang pemimpin ni, dia kena ke depan berbanding anak buah dia yang lain. Kalau seorang pemimpin ni ke belakang, dia tak boleh nak bawa orang lain ke depan. Okay, pemimpin ni dia perlu berfikiran kreatif. Kreatif yang macam mana? Okay, dia nampak satu masalah tu, dia boleh selesaikan dengan cara dia. Tidak memang mengharapkan orang lain, tapi sebelum orang lain mengeluarkan cadangan, pemimpin ni dulu yang keluarkan cadangan. Okay, itu yang keempat. Yang kelima, memiliki sikap
keterbukaan. Okey, sikap keterbukaan ni sangat penting bagi seorang pemimpin sebab seorang manusia ni, kita ni tak 100% betul. Okey, walaupun seorang pemimpin tu, hatta ustazah sendiri pun ada juga salah yang ustazah buat. Okey, jadi kita perlukan orang lain sebagai cermin diri kita. Orang lain untuk tegur salah kita. Kan, bila orang lain tegur, kita perlu terima dengan hati yang terbuka. Okey, tak boleh. Betul dah aku buat ni, kau yang salah. Tak boleh macam tu. Seorang pemimpin perlu ada pandangan daripada orang lain dan perlu orang lain perlu jadi cermin bagi diri dia. Sebab kadang-kadang manusia ni dia shock sendiri. Dia tak sedar kan. Dia buat, kadang-kadang dia rasa dia betul. Tapi pada pandangan orang lain sebenarnya benda tu tak betul ataupun salah. Okey, yang keenam, yang Ustazah nampak sekarang ni, remaja sekarang ni perlu berperanan sebagai seorang da'i lah. Okey, da'i. Okey, da'i ni seorang pendakwah. Tak semestinya nak kena duduk depan ni, nak kena jadi pendakwah, tak. Nabi kata, balighu anni walau ayah, sampaikan daripadaku walaupun satu ayat. Okey, semua kita ni kena share ilmu yang kita ada walaupun kita tahu sikit je benda tu, tapi kita perlu share untuk kita sama-sama kongsi kebaikan untuk semua. Okey, dakwah ni bukan tak semestinya kena pakai songkok, kalau perempuan kena pakai tunuk labuh. Tak, sebab dakwah ni konsep dia luas. Hatta kita tengah makan sekalipun, kau dah baca doa belum? Jom baca doa. Itu dikira dakwah. Benda kecil, dakwah ni tak berat. Dakwah ni benda yang ringan, yang kita boleh buat santai-santai. Melainkan kalau macam ceramah ni berat lah kan. Tapi dakwah antara remaja dengan kawan-kawan dia tak berat. Santai-santai je tegur kawan ni, kau tak pakai stokin hari ni, macam tu. Tak boleh macam, kau tak pakai stokin, dosa besar, tak boleh macam ni. Itu berat bagi dia untuk terima teguran tu kan. Tu yang saya cakap tadi, sebagai seorang pemimpin ni dia perlu kreatif. Nak tegur kawan dia perlu kreatif, nak tegur, hatta nak tegur macam family kita pun perlu kreatif, nanti ada yang terasa hati kan. Okay. Itu sebagai seorang da'i, seorang pendakwah. Sebab saya rasa dengan kawan-kawan lagi mudah untuk kita tegur antara kawan-kawan kalau kita ada buat salah, kalau kawan-kawan kita ada buat salah kan. Kita rapat antara kawan-kawan, jadi kalau tak nak tegur secara terbuka macam ni, boleh panggil dia face to face antara dua orang. Itu mungkin boleh sedikit sebanyak memperbaiki hubungan antara dia. Kadang-kadang dia tak sedar pun dia lakukan salah. Tapi kita sebagai cermin kepada kawan kita perlu tegur. Kalau kawan kita buat salah, kita yang tegur. Ajak dia sama-sama buat kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar kan. Okay, insyaAllah itu sedikit sebanyak boleh tarik dia daripada terus sesat, terus buat tak betul lah. Okay, 6 poin dari Ustazah. InsyaAllah kalau Ustaz ada apa-apa nak tambah lepas ni, dipersilakan Ustaz Zul. Okay, wallahu'alam. Terima kasih Ustazah Aina atas penyampaian tadi. Ingin saya tekankan daripada apa yang saya dapat berdasarkan ucapan penyampaian Ustazah Aina tadi, ada 6 perkara yang perlu kita ambil maklum. Yang pertama iman, yang kedua ilmu, yang ketiga fizikal, kesihatan fizikal, yang keempat berfikiran ke hadapan, dan yang kelima sikap keterbukaan, dan yang satu yang keenam menyampaikan dakwah. Tetapi menyampaikan dakwah ini bukan semestinya ceramah, tazkirah. Kadang-kadang kita cakap dia dah makan ke belum? Dah baca doa ke belum? Macam tu pun dikira menyampaikan. Okey, seterusnya terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua panel. Sekarang kita buka ruang untuk para hadirin dan penonton untuk melontarkan soalan mereka, dipersilakan. Baiklah, kita teruskan dengan pusingan terakhir ataupun konklusi kepada forum kita. Jadi saya menjemput panel pertama, kemudian disambung oleh panel kedua untuk menyampaikan kesimpulan mereka dan juga hasrat-hasrat yang ingin dikongsikan bersama.
Dipersilakan panel pertama, Ustaz Tuan Haji Zulkifli. Saya tak clear lah. Apa cakap apa tadi? Saya tak clear. Putus. Dipersilakan Ustaz Tuan Haji Zulkifli untuk menyampaikan konklusi kepada forum kita hari ini. Konklusi dah? Oh, cepatnya. Penutup kan? Oh, okey. Okey, pertamanya saya mengucapkan tahniah kepada semua peserta Nadwah Kepemimpinan Islam peringkat Jabatan Pendidikan Negeri Pahang yang satu ketika dulu memang ustaz yang menguruskan NKI ini, hampir 3 tahun juga menguruskan Nadwah Kepemimpinan Islam di peringkat kebangsaan, menjadi desk officernya. Jadi tahniah kepada semua peserta yang terpilih. Jadikan ini sebagai satu platform awal untuk saudara dan saudari libatkan diri secara aktif dengan program-program kepemimpinan ini. Satu kepimpinan, yang dua kepemimpinan. Jadi untuk sebenarnya saudara-saudari di screen kan dipilih oleh pihak sekolah, dan sebenarnya nama saudara-saudari itu nanti mana yang mewakili negeri nanti akan ke peringkat kebangsaan. Sebenarnya nama dan data saudara-saudari itu sudah ada dalam simpanan di kementerian. Untuk satu hari nanti mungkin ada dalam kalangan saudara-saudari ini yang akan lahir sebagai pemimpin, bukan sekadar pemimpin dari peringkat persatuan, NGO dan sebagainya, kerana kemungkinan ada yang menjadi pemimpin negara, dan kemungkinan juga yang pada hari ini umurnya 16 tahun tingkatan 4 ini akan menjadi pemimpin di peringkat negara. Mana tahu ada yang menjadi menteri, ada yang menjadi timbalan Perdana Menteri, ada yang menjadi Perdana Menteri nanti. Amin. InsyaAllah satu hari nanti. Tapi apa-apa dalam proses kita untuk menyemaikan semangat kepemimpinan ini, pertama kita kena tengok bagaimana pemimpin-pemimpin terdahulu. Yang pemimpin kita yang paling agung sebagaimana yang Ustaz sebutkan tadi ialah junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca sirah Nabi, beli kitab Syama'il Muhammadiyah itu, tengok bagaimana Nabi, fizikal Nabi, bagaimana Nabi bergerak, bagaimana peristiwa cerita-cerita Nabi sebagainya daripada kecil sehinggalah dia Nabi wafat. Jadi semuanya boleh kita ikuti itu. Yang penting dalam pertamanya ialah untuk menjadi seorang pemimpin ini, secara yang boleh kita kongsikan dekat sini ialah pertama betulkan niat. Sekarang saudara-saudari dah boleh betulkan niat, pasang niat. Ada orang kata sebut pasang niat, tapi betulkan niat. Ada niat dalam hati, satu hari akan menjadi seorang pemimpin. Dan Allah Ta'ala akan catat melalui para malaikat, catatkan niat kita yang betul itu, insya-Allah. Kemungkinan kita akan jadi pemimpin yang baik. Kalau tak menjadi pemimpin kepada peringkat manapun, kita akan jadi pemimpin kepada keluarga ataupun kepada diri kita sendiri. Yang keduanya ialah, daripada sekarang, please kita letakkan dalam pemikiran kita apa-apa saja yang berlaku yang tak baik kepada kita, pertamanya kita redha terlebih dahulu. Pemimpin, apa yang tak baik, apa yang cakap, apa yang tak suka hati, sudah tentu kita tak semua orang suka. Kadang-kadang orang tak suka pada kita. Jangan kita cepat melatah. Pemimpin tak boleh cepat lawan balik melalui kata-kata. Contohnya dia cakap, kau tak betul lah. Kan? Kita pun sebagai pengawas kita kata, kenapa pula aku tak betul? Aku buat kata kau yang tak betul. Jadi tak payah macam itu. Bila kita berjumpa dengan situasi kata rakan kita yang buat salah di sekolah, apa yang boleh kita buat? Kita nasihat dia. Kalau dia tak boleh terima, kita nasihat lagi. Tak boleh terima, nasihat lagi. Sampai dia dapat. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Nasihat dengan cara yang baik, metodologi yang baik, cara-cara yang baik untuk sahabat kita. Seorang pemimpin tak boleh give up. Never give up. Tak boleh give up. Tak boleh kata, tak nak aku dah ajak dia buat baik, dia pun tak boleh jadi baik, lantak engkau lah, kan? Tak boleh macam tu. Itu bukan corak pemimpin, itu bukan sifat-sifat pemimpin. Pemimpin adalah bersabar dan dia berada di tengah-tengah. Dia tak boleh memihakkan orang ini, tak boleh memihakkan orang ini dalam suatu penyelesaian masalah. Mana yang betul, kita katakan betul, mana yang tak betul, kita katakan betul, tapi bil hikmah, dengan hati yang baik, dengan cara berhikmah, metodologi berhikmah. Apalagi, kita jangan bersendirian. Pemimpin tidak boleh bersendirian. Pemimpin mesti ada kumpulan. Bukan klik, tapi kumpulan-kumpulan yang boleh mencorakkan kepimpinan dia. Kalau seorang-seorang, mimpi apa? Mimpi diri sendiri. Jadi ingat, mudah-mudahan Ustaz doakan program NKI peringkat Putrajaya ini berjaya, dan yang ada di depan Ustaz, di depan kamera ke, di depan laptop ke, yang sedang menyaksikan ini, semuanya akan jadi pemimpin negara suatu hari nanti. Terima kasih.
Baiklah, terima kasih Ustaz Tuan Haji Zulkifli. Seterusnya dipersilakan Ustazah Nur Aina untuk memberikan kesimpulan forum kita pada hari ini. Okay, baik, terima kasih Nurhana. Okay, Ustazah tak banyak nak cakap sebab Ustaz Zul tadi dia dah simpulkan semua dah. Cumanya Ustazah nak tambah sikit lah. Okay, kita ni walaupun kita tidak memimpin orang lain tapi kita adalah pemimpin untuk diri kita sendiri. Hatta diri kita sendiri ni perlu dipimpin. Dipimpin macam mana tadi? Guide-nya adalah dengan iman seperti mana yang Ustaz Zul cakap tadi lah. Iman itu adalah penting. Okay, dan seorang pemimpin ni dia tidak boleh putus asa. Okay, dia nampak kawan dia buat salah, dah tegur tapi kawan dia buat balik, dia dah putus asa, tak boleh. Dia kena sentiasa sebab pemimpin ni sikapnya tidak boleh putus asa. Kena sentiasa. Dia bukan macam biasa, macam orang-orang awam ni dia boleh lah tegur sekali tak dengar tak apa sebab pemimpin ni dia beri kuasa. Okay, bila ada kuasa maksudnya pemimpin ni dia boleh untuk bertindak sesuatu. Okay, jadi dia tidak boleh putus asa. Kalau orang tak nak dengar cakap dia perlu berusaha ataupun dia mungkin boleh cuba cara lain. Begitu. Itu adalah seorang pemimpin. Okay, saya nak ingatkan anak-anak sekalian bahawa seorang pemimpin ni kita daripada sekarang ni perlu bentuk diri kita untuk menjadi seorang pemimpin seperti mana Sultan Muhammad Al-Fatih. Okay, kuatkan ilmu agama dalam diri, amalkan solat-solat jemaah sebab dengan solat jemaah ni melatih untuk diri kita kuat dalaman. Okey, itu saja daripada Ustazah. Mohon maaf daripada Ustazah kalau ada maklumat yang tersalah. Ustaz Zul alhamdulillah dapat berforum bersama Ustaz Zulkifli yang Ustazah anggap sebagai murabbi lah. Okey, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah Nur Aina atas konklusi yang diberikan sebentar tadi. Baiklah, dengan berakhirnya ucapan kesimpulan daripada kedua-dua panel sebentar tadi, maka berakhirlah sesi forum kita pada kali ini. Ribuan terima kasih diucapkan kepada para penonton dan semua peserta Nadwah Kepemimpinan Islam Sekolah-Sekolah bagi tahun 2020. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada moderator kita, Puteri Hana Humaira binti Abdul Ghazali, dan kalungan apresiasi saya ucapkan kepada panel forum pada hari ini iaitu yang berusaha Tuan Haji Zulkifli bin Hamad dan yang berusaha Ustaz Nur Aina binti Muhammadudin. Semoga kita semua dapat memanfaatkan perkongsian ilmu sebentar tadi dan mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian. Majlis ditutup dengan penyampaian cindera hati. Untuk itu majlis seterusnya menjemput yang berusaha Hashrul Aidin bin Mahlan untuk tampil menyampaikan cindera hati. Persilakan. Dan saya menjemput yang berusaha Ustaz Nur Aina binti Muhammadudin, Guru Tahfiz Model Ulu Albab SMK Agama Percaya untuk menjadi messenger. Muslimat tetapi dunia untuk akhirat, satu tenaga untuk ucapan berjaya mencapai wawasan. Hashrul bin Mahlan atas kesudian menyampaikan cindera hati sebentar tadi. Baiklah hadirin sekalian, dengan berakhirnya sesi forum NKISS pada hari ini, maka bermulalah tugasan ketiga, iaitu tugasan forum bagi kategori lelaki dan perempuan yang akan bermula pada 14 hingga 18 Ogos. Dan keduanya sukacitanya diingatkan sekali lagi bahawa tarikh akhir penghantaran tugasan kedua iaitu drama dakwah adalah pada 14 Ogos 2020 iaitu esok hari Jumaat. Justru diminta kepada semua jurulatih untuk menghantar link video yang telah diupload ke dalam borang yang telah diedarkan oleh penganjur. Terima kasih kepada semua peserta NKISS dan semua penonton yang menjayakan slot pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.